Hai, selamat pagi. So hari ini kita akan belajar tajuk fungsi, iaitu tajuk pertama matematik tambahan tingkatan 4. Okey, so yang pertama kamu kena tahu apa maksud ungkapan kuadratik, persamaan kuadratik dan juga fungsi kuadratik. Okey, ungkapan kuadratik itu apa? Persamaan kuadratik itu apa dan apa maksud fungsi? Okey, ungkapan kuadratik contohnya 2x kuasa 2 tambah x tambah 2. Persamaan kuadratik pula 2x kuasa 2 tambah 2x tolak 2 sama dengan kosong. Mesti ada sama dengan. Okey, apa itu fungsi kuadratik? Fungsi kuadratik kat depannya mesti ada f kurungan x ataupun g kurungan x. Apa huruf. Kalau dalam okey, unknown ialah pemboleh ubah. Contohnya f kurungan x sama dengan x kuasa 2 tambah 2x tambah 2. So pemboleh ubah dia adalah x, sebab tu f kurungan x. Kalau f kurungan y, maksudnya pemboleh ubahnya adalah y. Contohnya f kurungan y sama dengan y kuasa 2 tambah 2y tambah 3. So pemboleh ubahnya adalah y. So kalau f kurungan z, so z adalah pemboleh ubah dia. Contohnya f kurungan z sama dengan z kuasa 2 tambah z tambah 2. Okey, tajuk fungsi kamu akan belajar 3 benda. Fungsi, fungsi songsang dan juga fungsi gubahan. So yang pertama kita belajar tajuk fungsi dulu, iaitu fungsi yang asas. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan 5 benda. Yang pertama adalah domain, kedua kodomain, ketiga adalah objek, keempat image dan yang kelima julat. So untuk lebih faham, cikgu bagi contoh dalam video seterusnya. Okey, cikgu terangkan dengan mudah apa maksud domain, kodomain, objek, image dan juga julat. Okey, untuk pengetahuan kamu, fungsi adalah merujuk kepada hubungan satu kepada satu. So lepas ni cikgu nak kamu flashback balik apa maksud hubungan satu kepada satu. So untuk contoh ni, satu kepada satu tu maksudnya A menuju ke arah 2, B menuju ke arah 3, C menuju ke arah 4. Maksudnya A tu dia hanya pergi kepada 2, dia tak pergi kepada nombor lain. Itu maksudnya satu kepada satu. Okey, kalau satu kepada banyak, macam ni. Dia ada 2. Dia ada 2 tujuan dia. Okey, so sekarang cikgu nak terangkan apa itu maksud domain dan juga kodomain. Okey, sekarang domain adalah yang ni. X, set X, set Y adalah kodomain. Saya ulang, kenapa X tu domain? Sebab anak panah tu domain menuju ke arah kodomain. Okey, so sekarang set X awak tahu dia adalah domain, set Y adalah kodomain. So sekarang cikgu nak ajar cara-cara tulis domain dan kodomain dulu. Okey, so cara nak tulis domain, mesti ada bracket. So sekarang domain kamu adalah A, B, C. Kodomain mesti ada bracket juga. 1, 2, 3, 4. Okey, so lepas ni cikgu terangkan kenapa satu kena tulis. Okey, so domain adalah semua set yang berada di dalam set X. Kodomain adalah semua unsur. Okey, semua unsur ni 1, 2, 3, 4 ni ABC adalah unsur bagi X, Y adalah unsur bagi Y. So tadi cikgu salah sebut. Okey, saya ulang. ABC adalah unsur bagi X, 1, 2, 3, 4 adalah unsur bagi Y. Unsur dalam bahasa Inggeris adalah elemen. Okay, so sekarang ni adalah domain, ni adalah kodomain. So sekarang semua unsur dalam Y adalah kodomain. Okay, so sekarang cikgu terangkan cara nak tulis objek. Okay, objek dalam domain adalah A, B, C. So tak perlu buat bracket kalau objek. Kalau image adalah 2, 3, 4. 2, 3,
4. Kenapa 1 tak? 1 bukan image sebab dia tak ada objek. So A, B, C adalah objek. 2, 3, 4 adalah image. 1 bukannya image sebab dia tak ada objek. Okay, so julat sama dengan 2, 3, 4. Julat ni merujuk kepada image tapi dia ada bracket. Okay, so saya ulang. Domain adalah set X, kodomain adalah set Y. Okay, yang mesti ada bracket adalah domain, kodomain dan juga julat mesti ada bracket. Objek ada dalam domain, image ada dalam kodomain. Okay, so satu ni bukan image. Satu bukan image sebab tak ada objek. Okay, so dia bukan image dan dia bukan julat tapi dia hanyalah kodomain. So saya ulang. Dalam set X ada 3 unsur iaitu ABC. Dalam set Y ada 1, 2, 3, 4. So itu sahaja yang cikgu nak terangkan. Yang pertama iaitu apa itu domain. Yang kedua apa itu kodomain. Objek, image dan juga julat. So, kita tengok contoh yang terakhir. Okay, contohnya cikgu ada set X, set Y. Dipetakan X peta kepada Y. So cikgu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so ingat fungsi mesti 1 kepada 1. Allah buruknya. Okay. Okay, so sekarang kita tengok apa domain. Okay, domain adalah 1, 2, 3. Kodomain adalah 4, 5, 6, 7. So cara tulis domain sama dengan 1, 2, 3. Kodomain adalah 4, 5, 6, 7. Mesti ada bracket. Okay, next. Okay, apa itu objek? Objek mesti ada image. Image mesti ada objek. So sekarang, okay, objek kamu adalah 1, 2, 3. Image kamu adalah 4, 6, 7. Kenapa 5 bukan image? Sebab 5 tak ada objek. Okay, so sekarang cara nak tulis objek. Objek tak perlu bracket. 1, 2, 3. Image sama dengan 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Kemudian julat merujuk kepada image tapi mesti ada bracket. So 4, 6, 7. Okay, so cikgu summarizekan, cikgu buat kesimpulan. Okay, fungsi mesti 1 kepada 1. Hubungan 1 kepada 1. 1 objek, 1 image. 1 objek, 1 image, 1 objek, 1 image. Apa itu domain? Domain adalah kita tengok daripada arah. So sekarang yang ni adalah domain dia. Set X. Kodomain adalah set Y. Dalam set X ada 3 unsur iaitu 1, 2, 3. Dalam set Y ada 4, 5, 6, 7. Domain, kodomain dan julat mesti ada bracket. Okay, so cara tulis bracket dia. So, objek dan image awak tengok daripada anak panah. 1 menuju ke arah 7, 2 menuju ke arah 6, 3 menuju ke arah 4. So, itu adalah yang mudah untuk cikgu nak terangkan kepada kamu ini. 5 benda penting dalam tajuk fungsi iaitu domain, kodomain, objek, image dan julat. Okey.